نستعينه ونستغفره ونتوب إلى الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخي بين الأحادية والواحدية وبين البطون والظهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والإشارة محمد النهاية والحداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكمالك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. Yang dihormati Tuan Imam Pengurusi dari Masjid Al-Mahdi, ahli yang kuasa masjid serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu sama-sama kita menzahirkan dan mengucapkan rasa bersyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta keizinan daripada Allah dapat lagi kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Kita berzikir, berwirid, berdoa dan kita teruskan lagi aktiviti rohani kita ini dengan duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang sangat berkat, majlis yang dipenuhi oleh para malaikat dan dijanjikan rahmat bagi orang yang berada dalam majlis seperti ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala juga kita masih lagi dapat mengecapi nikmat Islam dan juga iman yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman bahwasanya Al-Quran ini kalau diturunkan ke atas bukit buka gunung ganang, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pasti kamu akan tengok gunung ganang bukit buka yang ada di depan kamu itu. Kalau Quran turun atas dia, pasti bukit dan gunung ganang itu akan hancur dulu kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita selalu baca dan kita selalu dengar. Kalau mana siapa-siapa jadi imam dia akan selalu baca ayat ini, iaitu لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Seandainya kami turunkan Al-Quran ke atas bukit buka gunung ganang, nescaya pasti kamu akan lihat bukit buka gunung ganang tersebut hancur dulu kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kewibawaan dan juga kemegahan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Al-Quran ialah kalam Allah. Oleh kerana itu kewibawaannya sehingga menyebabkan gunung ganang hancur lebur. Akan tetapi Al-Quran yang mulia dan hebat ini yang berjumlah 6,236 ayat diturunkan kepada seorang manusia, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran tidak boleh turun di atas bukit maupun gunung, Al-Quran turun ke atas hati Rasulullah SAW. Dan Rasulullah boleh menampung kewibawaan Al-Quran yang gunung ganang yang hebat tidak boleh menampung Al-Quran. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Sesungguhnya Al-Quran
satu wahyu yang diturunkan daripada Allah Tuhan sekalian alam. Nazala bihi ruhul amin. Al-Quran ini diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril ala qalbika litakuna minal munzilin. Dan diturunkan Al-Quran itu di atas hati kamu, wahai Rasulullah, supaya kamu menjadi di kalangan orang yang boleh menyampaikan amaran kepada orang, kepada mereka yang masih degil dengan kekufuran. Nampak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Quran turun ke bukit hancur, tapi Al-Quran turun di atas hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah insan, satu-satunya manusia yang layak, yang paling kuat untuk menampung kewibawaan Al-Quran yang bersama dengan kita. Kalau itu Al-Quran, kalau kita baca sekalipun akan ada rasa keagungan. Kalau kita baca Al-Quran tak sama seumpama kita baca dengan sahabat, tak seumpama kita baca buku, novel dan sebagainya. Kalau Al-Quran, walaupun kita ulang ayat itu, Fatihah kita ulang 17 kali, berapa lama dah kita hidup, kita tetap tidak merasakan cukup membaca Al-Quran. Ini menandakan Al-Quran ini ada roh, dia ada rasa yang tersendiri yang tidak ada pada buku-buku ataupun kitab-kitab lain. Dan Al-Quran diturunkan ke atas Nabi SAW, dan ini menandakan hati Nabi kita SAW lebih kuat daripada gunung yang kita tengok depan mata kita. Tidak cukup dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Quran itu tidak akan dipermudahkan melainkan dengan lidah Nabi kita SAW. Walaupun Quran itu turun, kita tak akan mampu baca Al-Quran melainkan dengan lidah Rasulullah SAW yang telah menerima Al-Quran daripada malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Karena itu, baginda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan, kana ajwadan nas bil khair. Rasulullah ini orang yang pemurah. Hari-hari biasa dia, bulan-bulan biasa cukup pemurah. Sehingga tibanya bulan Ramadan, jumpa dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril baca Al-Quran kepada baginda Nabi setiap hari pada bulan Ramadan, setiap malam. Ketika selesai daripada berjumpa dengan malaikat Jibril, Rasulullah jadi orang yang lagi pemurah. Sebab Rasulullah menghargai nikmat Allah Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada baginda SAW. Itu Rasulullah SAW kita kena contohi baginda. Baginda ini hari biasa, bulan biasa, orang kenal baginda dengan seorang yang pemurah. Sehingga kan kalau Rasulullah bagi infak, bagi harta, sedekah, buat amal jariah, kana yu'ti a'ta'an man la yakhsha al-faqr. Baginda Nabi kalau bagi, orang akan tengok baginda Nabi macam tak takut miskin. Dia bagi semua. Maka Rasulullah contoh terbaik kepada orang yang ada harta, yang kaya. Kalau bagi, jangan berkira. Bagi tu. Siapa yang buat macam ni? Baginda Nabi SAW. Maka kita kembali pada tadi, bulan Ramadan, Rasulullah SAW menerima Al-Quran daripada malaikat Jibril AS. Maka itulah Al-Quran yang diturunkan kepada kita 6,236 ayat. Dan tidak ada orang yang mengamalkan Al-Quran paling hebat, paling sempurna seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala nak, melainkan Nabi kita SAW. Karena itu Islam dan iman kita yang ada dengan kita berapa puluh tahun dah, macam mana kita nak tahu kualiti Islam dan kualiti iman yang ada dengan kita? Maka kita kena tengok bagaimana Nabi kita mengamalkan setiap satu daripada ayat Al-Quran. Kalau kita baca Quran tiap-tiap hari, tetapi kita pernah fikir tak antara ayat-ayat yang kita baca itu macam mana kita nak amal? Kita baca Quran dah berapa puluh tahun, tapi kita pernah fikir tak berapa banyak daripada ayat Al-Quran yang aku amalkan? Bagaimana nak amalkan? Itu dia masih jauh lagi Islam dan iman kita. Dan orang yang mengenali baginda SAW akan meningkatkan kualiti Islam dia, akan meningkatkan keimanan yang berada dengan diri dia. Boleh? Islam apa dia? Al-inqiyad wal-imtisal.
Islam adalah kita ikut, kita turut dengan zahir tubuh badan. Daripada segi istilah, Islam adalah al-inqiyad wal-imtisal lima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Islam ini kita ikut, kita turut apa yang Nabi bawa. Nabi bawa syariat sembahyang, kita turut macam mana Nabi sembahyang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyang oleh kamu macam mana kamu tengok aku sembahyang. Kalau kita tak dapat tengok Nabi, maka kita kena sembahyang macam mana kita tahu daripada hadis-hadis yang menyatakan tata cara sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini alhamdulillah, sembahyang kita semua sah, sembahyang orang Islam semua sah, alhamdulillah. Tahu rukun apa semua selesai. Cuma adakah kalaulah daripada sekolah rendah kita sembahyang macam tu, adakah sembahyang yang sama kita bawa sehingga umur kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun? Kalau begitu sembahyang kita kualitinya tak meningkat daripada sekolah rendah sampailah kita umur 60-70. Dan Nabi sebut, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu kena sembahyang macam mana aku sembahyang. Apa maksud Nabi SAW? Ya, sembahyang ikut tata cara Nabi, ada rukun, ada itu, ada ini, kita penuhi dengan baik. Jangan kalut, buat sunnah dalam sembahyang. Cuma antara secara sembahyang Nabi SAW, baginda dan para sahabat sembahyangnya berdiri lama. Kita sembahyang berdiri lama kan? Ya, tak boleh nak buat malam sekaligus terus. Tak boleh, pelan-pelan buat. Baginda Nabi sembahyang berdiri lama. Bahkan diriwayatkan dalam hadis Muwatta Imam Malik, baginda Nabi kalau sembahyang maghrib, baginda Nabi akan baca surah At-Tur. Surah At-Tur berapa ayat? 49 ayat. Komplit surah At-Tur. Kita maghrib kita baca apa? Maghrib saat kita baca inna a'tayna dah. Betul kan? Sembahyang kita baca tunah daripada sekolah apa sampailah kita umur 70. Tingkat dan kualiti kita tak meningkat, kualiti Islam tak meningkat, kualiti sembahyang kita. Sebab apa? Sebab kita tak kenal baginda Rasulullah SAW. Saya sebutkan tadi, tidak ada amalan yang terbaik melainkan amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Begitu juga bila Nabi sembahyang lama, sembahyang tahajud Nabi habiskan Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Sembahyang lama. Maka kita juga kena sembahyang lama. Kita ni tak ada lagi sampai sembahyang lama sampai hidup bertongkat. Sebab lama sangat sembahyang. Tok Imam baca lama sangat, tak ada lagi. Tapi para sahabat ada tak? Para sahabat ketika pada sembahyang tarawih dalam hadis riwayat Muwatta Imam Malik, para sahabat dia bertongkat terlampau lama. Ketika itu imam baca sembahyang, Al-Quran, baca surah. Mereka belajar daripada Nabi SAW. Sebab itu generasi, maka generasi hebat. Mampu buka itu, mampu buka negara ini. Harta melimpah ruah, keadilan ditegakkan kerana mereka ikut baginda Nabi SAW. Rahsia kejayaan dunia akhirat dalam mengikuti baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sembahyang lebih kurang macam kita tadi. Tapi bagi salam waktu mata hati ni, dia tak senang sebab khusyuk baca Al-Quran waktu tengah sembahyang. Ya? Maka macam tu hal para sahabat sembahyang mereka, kualiti sembahyang mereka yang mereka dapatkan daripada baginda Nabi SAW. Dan itu kata guru saya, seorang ulama di Mesir, beliau menyatakan sembahyang yang sampai dekat kita ni cara dia salah. Kita sembahyang kalut. Habis sembahyang kita sembahyang, habis sembahyang kita sembahyang, sembahyang. Lagi balik tengok, tak rasa apa dalam sembahyang. Tak kena. Sembahyang kena ada rasa ketenangan. Sembahyang kita kena bagi masa dekat telinga kita buat ibadat juga. Apa dia? Dengar tu imam baca surah. Bagi tu imam baca panjang sikit sebab kita nak buat ibadat dengan telinga kita. Bila kita dengar tu imam baca surah, kita dengar dia baca Al-Quran, walaupun kita tak faham, cuma kita kena set minda kita ni, aku kena dengar Al-Quran, aku kena buat ibadat dalam sembahyang. Aku kena macam tu sembahyang kita. Maka kita kena sama-sama tingkatkan kualiti
kualiti sembahyang itu sebagai contoh. Nabi bawa syariat zakat, kita kena buat zakat macam mana Nabi suruh. Puasa, haji dan sebagainya. Dan benda-benda yang lain, macam mana Nabi buat, macam itulah kita buat. Dengan itu kita boleh meningkatkan kualiti Islam yang ada dengan kita. Dan apa pula iman? Iman adalah al-tasdiq al-qalbi. Iman ni percaya dengan hati. Islam ikut buat dengan zahir tubuh badan. Iman percaya dengan hati. Percaya dengan hati apa dia? Percaya dengan hati apa yang Nabi bawa. Nampak tak? Makna kata Islam kita ini tak boleh lari daripada Rasulullah SAW. Macam mana nak praktik Islam? Tak boleh lari daripada Rasulullah. Macam mana nak ada iman yang hebat, yang betul? Tak boleh lari daripada baginda Nabi SAW. Kerana baginda Nabi lah yang bawa iman. Baginda Nabi lah yang demonstrate dekat kita bagaimana keimanan sepatutnya ada dalam diri kita. Tanpa Rasulullah SAW, seseorang tidak boleh untuk mencapai keimanan yang sempurna, walaupun dia hidup dalam ibadat lama. Kerana Nabi SAW sebut, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman seseorang daripada kamu, melainkan dia jadikan aku orang yang paling dia cinta dalam dirinya, lebih daripada ibu ayah dia, lebih daripada anak dia, lebih daripada semua orang. Lalu kita persoalkan, kita sembahyang lama dah, kita buat itu lama, kita sedekah lama dah, kita pernah tanya dah hati kita, aku ni tahu mana sangat dah sayang dekat Nabi? Pernah tanya dah? Sebab Nabi sebut dalam hadis sahih, yang tak sayang dia ini ataupun sayang benda lain lebih daripada dia, menandakan iman yang tak sempurna. Itu dia. Besar kesan Rasulullah kepada iman kita. Kita kena muhasabah. Kerana agama ini agama yang ajaib. Agama ini dengan perasaan cinta kita boleh masuk ke dalam syurga Allah. Hobi siapa yang tak ada rasa sayang, rasa kasih kepada baginda Nabi, kerana itu adalah jalan yang termudah untuk masuk ke syurga Allah. Tak perlu tunggu-tunggu buat benda fardu, sikit-sikit benda sunat, sayang Nabi SAW. Masuk syurga. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis surah riwayat Al-Bukhari, ketika mana ada orang tanya kepada baginda Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, aku nak tanya kamu, bila nak berlaku kiamat ni? Rasulullah tak habaq bila. Rasulullah kata, wa madza a'dadta laha? Tapi aku nak tanya lah, hang ni apa yang dah prepare untuk hari akhirat ni? Orang tu kata, la syai' illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tak ada apa sangat Rasulullah, aku amal ibadat tak banyak mana pun, cuma aku cukup cinta dekat Allah, aku cukup cinta dekat kamu wahai Rasulullah. Nabi bila dengar jawapan kawan tu, Nabi kata, anta ma'amal ahbabaka. Kalau macam tu, kamu akan bersama di akhirat nanti dengan siapa yang kamu kasih dekat dunia ni. Mana kata Arab Badawi yang bertanya Nabi itu, amalan dia tak banyak tapi dia sayang Nabi, maka Nabi kata dia akan bersama dengan Nabi di akhirat nanti. Maka rugi kita kalau kita tak ada rasa perasaan kasih dan sayang kepada baginda SAW. Kerana kasih sayang kepada baginda adalah menandakan kesempurnaan iman. Pagi ni kalau tak boleh banyak, buat balik perasaan sayang kepada baginda SAW. Kenapa kita nak sayang baginda? Sayang kalau baginda lah orang yang mempraktikkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya dan yang membawa keamanan dan ajaran yang baik, harmoni kepada semua orang. Bagi contoh, kita dah baca surah Ali Imran yang berbunyi apa dia? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Ta'ala menyebutkan, dan bergegaslah, cepatlah untuk mendapatkan keampunan Allah dan syurga yang dibentangkan luasnya bumi dan langit, yang disediakan kepada orang yang bertakwa. Dan ayat selepas itu Allah Ta'ala sebut apa dia ciri orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang bertakwa yang pertama ialah dia ni akan memberi tak kira walaupun dia senang maupun susah. Dia akan buat keluar bagi sedekah juga, bagi apa-apa. Tak kira waktu dia ada duit, tak kira waktu dia tak ada duit, dia akan infak.
Dia akan bagi harta. Ini ciri pertama orang yang bertakwa yang disebutkan dalam ayat itu. Laku mana kita pun terfikir, macam mana aku nak beramal dengan ayat ini? Bila kita baca sunnah, bila kita baca hadis, kita tahu Nabi kita beramal dengan ayat ini macam mana. Yang pertama, Sayyidina Jabir menyatakan, "Masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala lahu." Sayyidina Jabir kata, Nabi ni tak pernah kalau orang minta sesuatu dekat dia, dia kata tak mau, tak payah. Nabi tak pernah buat macam tu. Itu dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi sebut lagu tu bila dia ada duit dia pun, bila tak ada duit dia tak bagi apa. Dah. Baginda Rasulullah dalam hadis yang lain, ada seorang mai dekat baginda Rasulullah dan minta sesuatu dekat Rasulullah. Sumpah wakil rakyat kan, duduk di rumah orang itu minta beras atau apa. Macam tu, baginda Nabi ni contoh kepada wakil rakyat. Tapi dia asas, sayang wakil rakyat tak ada nak mengaji pasal Nabi itu kalau politik saja. Tinggal Nabi itu kalau politik. Dah politik macam apa? Orang kenal Nabi tu nak politik dan nak apa silalah. Betul, kalau orang yang kenal Nabi, dia buat benda apa pun akan kenal syariat Islam, orang senang hati dengannya. Sebab dia ikut Rasulullah SAW. Punca orang dia marah sebab apa? Sebab dia ikut Nabi SAW. Itu puncanya. Bukan dia berpijak pun. Bila Nabi SAW satu ketika ada orang minta dekat Rasulullah. Bila minta dekat Nabi SAW, maka Rasulullah kata, "Ma'indi syait, minta maaf, aku dah tak ada apa kat rumahku. Langsung tak ada apa. Walakin ibta alayya, akan tetapi ambillah kat pasar, hang beli atas nama aku. Fa idza ja'ani syai'un qadaitu." Kalau ada apa-apa orang yang tuntut, aku akan bayar. Itu dia Rasulullah SAW. Betul tak? Bagi Nabi ni jenis yang memberi. Walaupun dia susah, walaupun dia senang. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Allah Ta'ala sebut ciri orang bertakwa yang pertama, yang menginfakkan harta dia. Walaupun dia senang, tak kira senang, tak kira susah, dia akan tetap memberi. Siapa yang tunjuk contoh terbaik kepada ayat itu? Bagi Nabi SAW. Kita pernah nak buat macam tu. Kita tak ada apa orang minta dekat kita, kita pun tak ada apa ni, tapi tak apalah, ambillah beli apa-apa ni, apa-apa hutang yang aku bayar, tak apa. Pernah tak kita buat macam tu? Tak pernah lagi kot. Mungkin tak pernah, mungkin ada yang pernah, alhamdulillah, dah ikut sunnah Nabi. Itu baru satu ayat yang ditunjuk dekat kita macam mana beramal dengan ayat. Ciri yang pertama kita sebutkan ini. Ciri yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Bagi Nabi, ciri orang bertakwa yang kedua ialah yang menahan marah dia. Maka tidak ada orang yang paling menahan marah dan beramal dengan ayat ini melainkan Nabi kita SAW. Kita kalau marah, tak payah bijak. Saya pun kalau marah, mula kita tolak perkataan tak elok, kita tinggi suara, kita rasa nak buat orang, betul tak? Bagi Nabi SAW diriwayatkan oleh Aisyah, bagi Nabi tidak pernah memukul, tak kira budak, perempuan, hamba ataupun orang lain. Bagi Nabi tak pernah mukul pun dengan tangannya. Dan Rasulullah SAW dan Sayyidina Anas jadi khadam Rasulullah 10 tahun. Sayyidina Anas cerita Nabi tak pernah kata, awak buat macam ni. Kalau aku buat sesuatu, dan Nabi tak pernah kata, awak tak buat, wahai Anas, kalau aku tak buat sesuatu. Mana kata Nabi tak pernah komplain pasal Anas. Kalau komplain pun tak pernah, pukul apa tak Nabi tidak. Bagi Nabi orang yang macam tu. Nampak? Dan bagi Nabi kalau marah, dia akan tahan marah dia. Dan orang tahu Rasulullah marah, tak suka sesuatu, mereka dia lihat muka Rasulullah. Kita yang tahan lagu tu. Kalau marah, orang tahu dulu, kalau dulu orang tahu kita kalau marah, siaplah. Contoh, galau otak, galau semua kita ambil. Tapi pagi ni kita mengaji pasal Nabi. Nabi kalau marah, orang tahu melalui muka. Tahu dah kata Nabi tak suka, tahu dah kata Nabi marah. Sama juga dalam hadis tadi. Orang minta dekat Nabi sesuatu, Nabi kata tak ada. Pergilah kat pasar, beli atas nama aku, apa-apa hutang aku bayar dekat hang. Sayyidina Umar, bila tengok Nabi sebut macam tu dekat kawan tu, Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, tak payahlah sampai berat, tak payahlah sampai susahkan diri sampai macam tu.
Hang dah kata dah tak ada apa, tak payahlah sampai bayar hutang dia tu semua. Waktu tu bila Rasulullah dengar orang cakap macam tu, Rasulullah buka dah berubah. Rasulullah tak suka. Tak suka orang cakap macam tu. Tiba-tiba ada seorang Ansar lalu, ya Rasulullah, anfiq. Ya Rasulullah, anfiq. Wahai Rasulullah, bagi tak apa Rasulullah. Buat macam mana hang buat tu. Jangan takut Allah Ta'ala akan jaga kamu, wahai Rasulullah. Rasulullah bila dengar seorang Ansar tu kata macam tu, Rasulullah muka berubah ceria dah. Rasulullah suka perkataan yang disebut oleh orang Ansar itu, tak suka dekat apa yang disebut oleh Umar. Walaupun Umar cakap begitu sebab rasa kesian dekat Nabi, tapi Rasulullah tak suka Umar cakap begitu. Tahu dah kata Nabi tak suka Nabi marah, melalui muka Nabi SAW. Tahu dah, kita lepas ni kalau marah ke apa, tukar. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, seseorang itu tak sempurna imannya kalau hawa nafsu dia tak ikut apa yang aku bawa. Tak sempurna iman juga. Itu dia, apa-apa berkaitan pasal Nabi akan mendatangkan efek dan impak kepada iman kita. Jadi rugi kalau kita tak kenal Nabi kita SAW. Boleh? وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Ciri orang bertakwa yang ketiga apa dia? Dia memaafkan orang lain. Hak ni mungkin kadang-kadang berat kita nak buat. Macam mana nak maafkan orang lain ni? Mari kita tengok Nabi SAW. Banyak peristiwa yang menunjukkan Nabi ni orang yang pemaaf. Sayyidatuna Aisyah mengatakan Nabi kalau dizalimi, hak dia dirampas, dia tak akan buat apa-apa. Dia tak pernah balas orang. Itu akhlak yang paling tinggi. Akhlak yang paling tinggi. Nampak? Dan peristiwa yang paling dahsyat yang kita tengok bagaimana Nabi memaafkan orang yang sakiti, orang yang buat zalim dekat dia, ialah ketika mana tahun ke-10 kerasulan ataupun kenabian, Nabi kita berada di Mekah dan Nabi kita di pulau selama 3 tahun. Baginda Nabi dan ahli keluarga, nak makan tak boleh, nak menikah tak boleh, nak sembang dengan orang lain pun tak boleh. Kalau ada duit nak keluar beli barang, peniaga akan naikkan harga supaya Nabi dan ahli keluarga Nabi tak boleh beli barang. Berterusan keadaan tersebut selama 3 tahun. Dalam masa yang sama setelah daripada itu, orang rumah isteri baginda Nabi SAW meninggal dunia. Isteri yang banyak tolong dah, yang Nabi sebut, ketika mana orang lain menolak aku, membenci aku, tak suka ke aku, dia yang menerima aku, dia yang percaya dengan dakwahku. Ketika mana aku sesak, tak ada harta dan sebagainya, dia yang menolongku, dan daripada dia lah aku mendapatkan zuriat. Nabi cerita pasal Sayyidatuna Khadijah. Nabi SAW cukup sayang kepada Sayyidatuna Khadijah, sehingga kalau Khadijah wafat, Khadijah dalam kubur dah pun, tapi ketika mana Rasulullah sembelih apa-apa, buat korban apa-apa, Rasulullah pack siap-siap dah. Hak ni nak bagi dekat kawan Khadijah. Sampai macam tu, punya romantiknya baginda Nabi SAW. Walaupun dah ada isteri yang tak teringat dekat Sayyidatuna Khadijah yang telah lama pergi meninggalkan dunia. Nabi cukup terkesan dengan pemberian Sayyidatuna Khadijah. Dah nak kena pulau 3 tahun, isteri pula meninggal. Wah, menakan yang jaga dia, yang orang musyrikin Quraisy tak berani apa-apakan Nabi disebabkan bahkan dia ada, juga turut meninggal dunia dalam tahun yang sama. Sebulan setelah itu saja. Dan Rasulullah kata, aku tak pernah disakiti oleh musyrikin Quraisy lebih teruk melainkan setelah kewafatan Abu Talib. Rasulullah SAW tak ada apa-apa dari Mekah. Rasulullah waktu itu lah Rasulullah pergi ke Taif. Rasulullah pergi ke Taif buat apa? Rasulullah pergi ke Taif supaya nak minta pertolongan kerabat dia di Taif. Rasulullah ada hubungan kekeluargaan di Taif. Nak minta tolong supaya tolong jaga dia, supaya dia boleh lancarkan dakwah dia. Orang tak kacau, orang tak ganggu. Sebab tu dia pergi ke Taif. Kisah peristiwa di Taif ni semua orang tahu. Cuma nak penghayatan sebalik kisah ni. Bila pergi ke Taif dengan harapan yang baginda bawa, kerana di Mekah tak ada siapa nak tolong baginda. Bila pergi ke Taif, jumpa dengan para pembesar di Taif.
Dia kata apa dekat Nabi? Yang betul siyabul Ka'bah. In kana Allah arsalak. Dia berkata kat Nabi, kau koyak kena buka Kaabah lagi okey daripada Tuhan putuskan hang Muhammad. Itu dia masuk terbalas dekat Nabi. Nabi tak dapat apa yang dia harapkan ketika di Taif. Setelah daripada itu tak apa, Nabi tak berputus asa. Nabi dakwah di Taif. Bila dakwah di Taif, jumpa semua orang jumpa kat pasar sebarkan Islam. Semua orang tak suka menolak Nabi kita. Tak cukup dengan itu, dia buat barisan kiri dan kanan, banding batu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu berdarah bagi kaki baginda Nabi. Zaid bin Harisah tolong tahan daripada bandingan batu. Waktu itulah Rasulullah tak larat sangat. Rasulullah duduk rehat di satu kebun anggur. Waktu itulah Rasulullah berdoa dengan doa yang menyayat hati, yang menunjukkan betapa hancurnya hati baginda, sedihnya baginda. Allahumma inni ashku ilaika adhafi quwwati wa qillati hayyati wa hawani 'ala an-nasi ajma'in. Ya Allah, aku mengadu kepada kamu tentang lemahnya kekuatanku ya Allah, lemahnya kudratku ya Allah, dan kurangnya perancanganku dalam menyampaikan dakwah, dan betapa hinanya aku di sisi manusia. Bagi Allah itu doa bagi Nabi yang menggambarkan rasa duluhnya hati bagi Rasulullah ketika mana berada di Taif. Selesai daripada itu, bila Rasulullah nak balik daripada Taif dalam perjalanan sampai dekat Qarnul Manazil, ketika itulah dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, waktu itulah malaikat Jibril datang bertemu dengan Rasulullah. Dan malaikat Jibril kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah dah tengok, dah dengar bagaimana orang Taif buat dekat kamu. Dan ini malaikat yang menjaga bukit, wahai Nabi. Kamu suruhlah dia buat apa-apa pun, dia akan turut segala kemauan dan arahanmu, wahai Nabi. Maka malaikat jaga gunung itu berkata, zalika fa in syi'ta. Ya Rasulullah, macam yang Jibril kata, kalau kamu nak aku hancurkan dan himpit penduduk Taif dengan dua bukit yang berada di Makkah, akan aku hancur dan turut segala kemampuanmu, wahai Rasulullah. Malaikat bagi cadangan untuk hancurkan Taif. Baginda Nabi SAW, apa jawapan baginda? Rasulullah kata, bal arju an yukhrijallahu azza wa jalla min aslabihim ma ya'budu Allah azza wa jalla la yushriku bihi syai'an. Kata Rasulullah, tak payah wahai malaikat, aku harap kalau mereka tak beriman, keturunan anak-anak cucu cicit mereka beriman kepada Allah, aku maafkan semua. Itu dia bagi Nabi SAW. Dan malaikat terkejut. Malaikat terkejut pasal apa? Sebab dia yang bagi arahan nak hancurkan Taif. Tiba-tiba Nabi maafkan macam tu saja. Malaikat terkejut dengan akhlak yang ada pada baginda Nabi SAW. Malaikat sebut, sadaqa man sammaka raufur rahim. Benarlah Allah yang menamakan kamu yang maha lembut, yang maha penyayang, dan juga yang maha berkasih sayang, maha pengasih. Betul Tuhan bagi nama dekat hang, wahai Rasulullah. Itu baginda Nabi. Daripada peristiwa itu, Nabi duduk dalam keadaan tertekan, dizalimi. Dan kalau nak balas dendam, Nabi boleh balas dendam dengan apa yang orang buat dekat Nabi pada masa itu. Nampak? Tapi Nabi tak buat, Nabi maafkan semua orang. Nabi memaafkan orang kafir. Kita kalau tak maaf ahli keluarga kita, tak buat ambil harta kita, contoh gaduh. Biasalah kalau meninggal mak ayah ni, dia beda harta tu dalam gaduh. Kawan tu ambil hak ni, kawan ni ambil hak ni. Kita pun kata, aku tak marah sebab aku tak halal, aku kubur dengan akhirat. Kita kata macam tu. Kita tak memaafkan ahli keluarga sendiri, sedangkan Nabi memaafkan orang kafir. Itu dia beza kita dengan Nabi SAW. Nampak tak? Wal'afi da'alin nas. Ciri-ciri orang bertakwa yang berubah memaafkan orang lain. Dan tidak ada contoh orang yang memberi maaf yang paling baik melainkan apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mengasihani orang yang selalu buat baik, dan Nabi adalah ketua bagi orang yang selalu buat baik. Karena itu orang yang ikut Nabi SAW. Hari ini kita mengaji tiga ciri-ciri orang bertakwa sudah. Yang pertama dia bagi infak harta, walau tak kira senang tak kira susah. Dan macam mana, ingat balik kisah yang saya cerita macam mana Nabi beramal dengan ayat ini. Ciri yang kedua, wal kazimin al-ghaiz, orang yang tahan marah.
Semua orang akan marah. Nabi pun marah. Tapi cara kita urus marah tu nak kena serupa macam mana Nabi urus marah. Jadi cara bertakwa yang kedua, tahan marah. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri orang bertakwa yang memaafkan orang lain. Dan kita dah tengok tadi macam mana Nabi memaafkan orang kafir. Dan kita kena maafkan semua orang. Ahli keluarga kita buat tak kenal dengan kita, zalimi kita, orang ni buat lain dekat kita maafkan orang. Sebab kita kena ingat Nabi orang kafir pun dia maafkan. Ni saudara Islam aku sendiri yang seagama dengan aku, takkan aku tak maafkan dia. Aku lebih hebat daripada Nabi dia. Nampak? Kalau kita ada kesedaran macam ni, maka benarlah kita adalah orang yang mengharapkan oleh Allah dan mengharapkan balasan baik di akhirat nanti. Kalau Allah Ta'ala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Sesungguhnya bagi diri Rasulullah itu ada contoh suri teladan yang sangat baik. Siapa hendak tiru, siapa hendak rasa dia kena tiru Nabi, liman kana yarjullah, orang yang buat macam tu ialah orang yang mengharapkan redha Allah dan orang yang mengharapkan balasan baik di akhirat nanti. Jadi orang yang fikir akhirat, fikir redha Allah, dia akan fikir dia kena tiru Nabi SAW. Tapi malangnya kalau kita tak fikir pasal redha Allah, kita tak fikir nasib kita di akhirat nanti, kita tak terasa ikut Nabi. Hak tu paling malang sekali hidup kita di dunia. Dunia ni sah saja, akhirat tak ada pengakhiran. Dunia ni celik-celik jam mati, kita tengok akhirat dah. Tak ada ikut Nabi SAW. Kali kita kena muhasabah, kita kena koreksi diri kita, kita kena tanya takkan mana dah aku sayang Nabi, kita kena tanya apa benda lagi aku tak tahu pasal Nabi SAW dan sebagainya. Satu lagi sunnah yang saya nak bagi adalah ketika mana kita berwuduk. Ketika mana kita berwuduk, kita sentiasa mula dengan basuh tangan. Betul tak? Sayang kita tertinggal sunnah Nabi. Apa dia? Nabi SAW sebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salat dan ayat ma'a kulli wudu. Kalau aku tak takut, aku ni berat, aku memberati umat aku sangat. Kalau aku tak takut susah tak mereka ni, pasti aku akan suruh mereka bersuci setiap kali ambil wudu dan riwayat yang lain setiap kali sembahyang. Jadi sebelum bergigi kita perlu kita guna waktu pagi, waktu malam. Betul tak? Dah dari tukar. Nabi SAW suruh kita. Dan Nabi takut kalaulah kita ni tak terasa berat kerana Nabi nak wajibkan suci gosok gigi tu setiap kali wudu, setiap kali sembahyang. Tapi takut benda tu jadi berat, Nabi tak buat. Nabi tak jadikan benda tu wajib. Maknanya benda ni besar fadilat dia, ganjaran dia besar. Nabi nak suruh, nak wajibkan, tapi takut kita susah. Memang Nabi fikir pasal kita. Kita tak fikir pasal Nabi tak kenal. Jadi setiap kali waktu solat, waktu Nabi sembahyang, setiap kali nak sembahyang, contoh Nabi wudu, sebelum kita basuh tangan tu ambil dulu bergigi, suci dulu, gosok gigi kita. Niat sunnah Nabi SAW, niat sunnah ketika orang berwudu. Gosok gigi dulu, tabur Colgate juga tak apa, gosok gigi saja. Ini saja. Baru basuh tangan, kumur, istinsyak dan teruskan perbuatan wudu yang lain. Ini sunnah yang kita kena buat. Dan juga semasa kita sembahyang, kita juga kena bersuci. Belilah satu suci kepada sebelum nak naik kat masjid ni, kat rumah suci dulu sebab nak sembahyang. Nampak? Boleh? Itu sunnah yang kita nak ajar pagi ni. Hal yang kita kena beramal supaya kita dekat dengan Nabi SAW dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali itu saya doa kepada saya, semoga kita semua diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah setelah hari Jumaat ini kita sama-sama berselawat kepada baginda Nabi SAW, tanda ingatan kita kepada baginda Rasulullah, tanda kasih sayang kita dan terima kasih kita kepada baginda Nabi SAW yang bawa Islam dekat kita, yang bawa iman dekat kita. Okay? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.